Selamat pagi dan selamat kembali lah di channel saya Bro Ozir. Guys, selamat pagi sekali lagi kepada yang baru menonton channel saya ini. Terima kasih juga kepada yang telah subscribe channel saya ini. Guys, pada episod kali ini saya ingin bercerita tentang suka duka kehidupan saya semasa saya bersekolah rendah lah. Untuk melanjutkan lagi. Untuk pengetahuan semua, jauhnya sekolah kami itu dari kampung. Kira-kira dalam perjalanan kami pada masa itu dalam kurang lebih dalam, kalau tak salah ingat saya lah, dalam 2 jam berjalan kaki guys, merentasi hutan, naik gunung, melalui sungai, melewati sungai. Semuanya kami temui guys. Bayangkan masa itu guys, kita masih kecil, masih tahun 1. Kita rela berjalan kaki sejauh itu untuk menimba ilmu guys. Sebab masa itu mak kami tekan ke kami, memang sekolah ni adalah sesuatu yang sangat penting lah. Dia langsung tak nak kita ponteng sekolah dan tak nak kita ketinggalan lah. Jadi bermacam-macam ragam lah masa kami balik sekolah tu guys. Bayangkanlah kita budak-budak ni, ada yang menangis, ada yang bergaduh dalam perjalanan tu, bermacam-macam. Masa tu kami berjalan kaki ya. Sebab zaman itu memang kita dalam betul-betul, memang zaman kita betul-betul susah lah. Itulah yang dinamakan betul-betul berjalan kaki. Kaki yang kita gunakan untuk berjalan ni tanpa kasut, tanpa selipar. Dan sepanjang perjalanan itu juga yang dewasa ni akan membimbing yang budak-budak ni lah, yang tahun 1, tahun 2 akan menjaga sebagai jagalah. Contohnya yang tahun 6, tahun 5, begitulah seterusnya nanti ya. Bila bertukar tahun, bila kita meningkat, jadi yang dewasa ni akan diamanahkan oleh orang-orang kampung lah untuk jaga yang budak-budak ni semasa dalam perjalanan. Bermacam-macam ragam lah masa musim buah ke apa, kita memang sepanjang perjalanan tu memang banyak buah. Buah rambutan ke, buah langsan ke, memang jadi mangsa lah semua tu. Sepanjang perjalanan tu memang jadi mangsa kita. Guys, berbalik kepada zaman sekolah tu, saya dari tahun 1 sampai tahun 3. Saya memang masa itu memang menyerah lah. Sampai saya tahun 3, kalau tak salah ingat saya, tahun tu memang saya ni jadi juru baca surat untuk orang-orang kampung lah. Sebab kebanyakan orang-orang kampung kita pada masa itu memang orang yang bercakap berjalai. Bagai menua bukai, giga kerja kan, contoh sebelah Miris, sebelah Brunei, sebelah Sabah. Jadi saya ni tukang baca, tukang balas surat pada tahun 3. Saya sudah pandai membaca time tu, kerana saya ni memang dari awal tahun 1 saya memang menjelah dalam sekolah. Memang jadi harapan guru-guru lah. Dan apabila di kampung, saya inilah yang tukang baca surat, tukang balas surat ya, untuk orang-orang yang merantau ni. Guys, begitulah seterusnya. Pada tahun 4 saya masa itu memang bergiat dalam sukan lah. Saya telah dipilih jadi wakil sekolah dan wakil zon lah. Pada masa saya dalam tahun 4 lah. Dan saya dulu memang orang yang kuat bersukan guys. Kuat bersukan dalam serba kekurangan lah. Kalau main bola, kita memang tak mampu nak beli kasut bola. Dah lah padang kita tu memang banyak batu.
memang padang yang diratakan pakai jentera berat, jadi batu-batu di yang kasar-kasar tu. So itu bila kita main bola, setiap kali kita main bola memanglah kaki itu akan terkopek. Memang ada luka, ada yang koyak. Tapi kerana minat, kita tak peduli semua tu. Kita memang teruskan juga. Berlari ke apa. Memanglah masa itu memang sangat menyedihkan lah. Kalau kami pergi sekolah, zaman sekolah rendah dulu, kami adik-beradik ni saya rasa, kalau tak salah ingat saya, kami tak pernah bawa sen, walaupun 10 sen, 20 sen begitu. Bayangkan guys, sepanjang kami bersekolah di sekolah rendah lah. Jangan haraplah nak beli barang ke apa, sebab masa itu sekolah kami itu belum ada kantin lah. Memang tak perlukan wang sangat lah, kecuali masa kami tahun 1 sampai tahun 3, guru besar kami yang dulu-dulu tu memang kalau nak tengok TV dengan dia memang berbayarlah 5 sen ke 10 sen masa tu. Jadi kita ni yang tak ada duit ni hanya tengok dari celah-celah dinding sajalah. Cara kita nak tengok TV apa, memang menyedihkan lah. Waktu tu memang kita serba kekurangan masa kita pergi sekolah. Tapi kita tekad dan dengan niatnya kita teruskan juga. Okay? Dalam serba kekurangan dari segala hal. Tetapi mulai daripada tahun 4, saya masa tu guru besar saya telah bertukar, dan guru besar inilah yang betul-betul mendidik saya sehingga saya jadi seorang yang pandai dan saya terpilih ke asrama penuh lah. Sayang sekali guru besar ni sekarang dah ada meninggal lah kerana dia ada sakit, jadi saya tak sempat nak berjumpa dia sekarang, nak tunjukkan kejayaan kita pada dia. Tapi sayangnya beliau telah meninggal. Ya, semoga beliau dirahmati lah dan tenang berada di sana lah. Atas segala-gala jasanya, saya ingat jasa beliau ni yang mendidik saya ni bersusah payah dari segi pelajaran dan juga dari segi sukan. Okay. Dan dipendekkan cerita juga, pada saya tahun 5, saya ni jenis seorang berdikari dan sentiasa rapat dengan guru-guru lah. Pada masa itu cuti hujung tahun, saya masih ingat, saya telah ditugaskan oleh guru besar bersama seorang kawan dan seorang abah sekolah lah untuk menjaga sekolah sepanjang cuti hujung tahun. 1 bulan lebih tu guys. Jadi pada masa itu saya jaga sekolah tu dan dibayar gaji RM50. Bayangkan guys, tahun 80-an dulu RM50 ni besar deh guys. Macam kita tengok sekarang 500 ke macam tu. Dan bila saya terima gaji tu, benda yang saya fikir mau beli masa itu, masih teringat, adalah raket badminton. Jadi saya pesan dengan guru besar tu, tolong belikan saya raket lah. Raket badminton yang berharga masa itu RM25 lah. RM25 ni guys, macam saya tengok tu raket dah, betul-betul sayang tu raket. Macam saya tengok harga tu raket beribu apa satu. Memang betul-betul benda yang berharga bagi saya. Jadi itulah harta yang pertama saya dapat daripada hasil titik peluh saya sendiri, hasil daripada gaji saya sendiri. Raket badminton yang pertama saya beli. Kerana raket itulah saya hari-hari berlatih main badminton. Tak kira tengah hari ke petang ke, memang saya main terus masa tu. Okay guys, bila saya masuk tahun 5 juga, masa itu saya memang jarang sekali berada di sekolah saya, kerana saya harus menjalani latihan lah di sekolah orang lain lah yang berdekatan bandar, tapi tidak di bandar juga, masih jauh lah. Jadi saya terpaksa berpindah ke sekolah lain semasa latihan tu, sebab latihan tu memakan masa berbulan-bulan lah.
Masa itu juga ujian penilaian darjah 5 hampir menjelma bila kami lepas wakil daripada zon. Jadi saya terpaksa batalkan hasrat untuk daerah lah. Kerana pada masa itu guru besarnya harus fokuskan saya untuk belajar untuk menghadapi ujian penilaian darjah 5. Okey. Sebab masa itu penilaian darjah 5 hampir dekat dah mulalah, dalam kurang lebih dalam sebulan macam tu. Jadi saya terpaksa balik ke sekolah saya sendiri. Di sana saya menghadapi ujian lah. Dengan tunjuk ajal, guru besar ni dia ajal saya betul-betul sebelum menghadapi ujian tu. Dan syukurlah pada Tuhan bila keputusan ujian diumumkan masa saya tahun 6, bila saya sudah masuk tahun 6, dan saya telah terpilih ke asrama penuh lah atas usaha beliau, atas usaha guru besar ni. Dan bermulalah kehidupan saya di sekolah menengah selepas inilah. Episod akan datang saya akan ceritakan macam mana kisah kehidupan saya waktu di sekolah menengah, guys. Okey. Dan sekian untuk episod kali ini. Semoga apa yang saya kongsikan akan mendapat manfaatnya, akan dapat jadi pengajaran kepada kita. Okey, guys. Okey, semoga kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Okey, bye.